Soalan 6 ialah soalan daripada bab penakkulan matematik. Bab penakkulan matematik ni kita belajar masa tingkatan 4. Kalau kita tengok soalan 6A1, dia suruh kita tulis penyataan majmuk dengan menggabungkan dua penyataan. Ada dua penyataan, satu yang atas, satu yang bawah, dengan menggunakan perkataan dan. Maksudnya kita gabung je lah. Dia macam kita buat bahasa Melayu. Apa yang kita tulis ialah 43 ialah gandaan bagi 3 dan nombor perdana. Simple macam tu je. Untuk soalan A1, kita tulis 43 ialah gandaan bagi 3. Gandaan bagi 3 dan, sebab dia suruh kita pakai dan nombor perdana. Okey. 43 ialah gandaan bagi 3 dan nombor perdana. Okey. Soalan yang A2 dia tanya, nyatakan sama ada penyataan majmuk. Penyataan majmuk ni maksudnya yang kita gabungkan tadi tu, yang ditulis di A1 adalah benar atau palsu. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kita menggunakan perkataan dan. Untuk dan, kalau ada satu sahaja palsu, semua akan jadi palsu. Lagi sekali saya cakap, untuk dan, ada satu palsu, semua akan jadi palsu. Okey. Kalau kita tengok, dia kata 43 ialah gandaan bagi 3. Maksudnya dia cakap 43 ni kita boleh jumpa dalam sifir 3. Betul ke? Kalau betul, mesti dia boleh bahagi dengan 3. Kan, contoh, cuba saya tekan kalkulator. 43 bahagi 3. Dapat apa tu? Dia dapat point kan? Kalau dapat point, maksudnya dia tak ada dalam sifir 3. Maksudnya penyataan yang first ni tidak benar. Ini ialah palsu. 43 ialah gandaan bagi 3 ni, ini palsu. Okey? Macam saya cakap tadi, kalau kita guna dan, satu saja palsu, semua akan jadi palsu. Kita tak payah cek pun yang kedua ni sebenarnya. Tapi kalau kita nak cek juga boleh. 43 ialah nombor perdana, benar atau palsu? Jawapannya benar. Kerana 43 hanya boleh dijumpai dalam sifir 1 dan juga sifir dirinya sendiri sahaja. Jadi secara keseluruhannya, penyataan ini, penyataan majmuk ni ialah palsu. Kenapa palsu? Macam yang saya cakap tadi, untuk dan ada satu palsu, semua akan jadi palsu. Okey. Untuk soalan B, dia suruh kita tulis implikasi berdasarkan antijadian dan akibat. Okey, apa itu implikasi? Implikasi ialah kita tulis yang macam ni. Jika tempat kosong, maka tempat kosong. Okey, ini implikasi. Dia kata guna antijadian dan akibat. Antijadian dia duduk sini. Sini antijadian. Akibat duduk dekat belakang. Boleh? Letak je ni. Salin balik. Punca kuasa 29 tambah K sama dengan 12. Punca kuasa 29 tambah K sama dengan 12. Okey, maka K sama dengan 9. Okey. Simple macam tu je. Untuk soalan C ni kita tengok soalan ini suruh kita buat satu kesimpulan umum. Kesimpulan umum ni maksudnya dia kan panjang-panjang ni kan, ada 4 baris ni, ataupun dia boleh jadi lebih lagi. Jadi kita nak meringkaskan dia dalam satu formula sahaja. Formula apa yang boleh kita letakkan? Yang depan ni kita jangan hiraukan. Jangan pandang yang depan ni, kita tengok yang belakang je. Okey. Kalau kita tengok yang belakang, daripada atas ni, tengok yang ni saja. Daripada atas sampai bawah, kalau kita tengok dia berguna 3 3 3 3 darab. Sama kan? Maksudnya formula kita nanti dia akan jadi 3 darab 1, 4, 9, 16. Ini dia tak sama.
Yang tadi 3 darab, 3 darab, 3 darab, 3 darab kan? Sama. 1, 4, 9, 16. Kita biar dulu. Kita tak tahu dulu lagi. Tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2. Semua tolak 2. Maksudnya formula tu macam ni lah. Okey. Boleh? Yang dalam kotak ni kita tak tahu lagi. Kalau kita tengok, yang dalam kotak ni ialah tempat untuk 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16 ni dia berasal dari mana sebenarnya? Kalau kita tengok baik-baik, 1, 4, 9, 16 sebenarnya berasal daripada, kalau 1 ni, asal dia ialah 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 dapat 1. 4 asal daripada 2 kuasa 2. 9 berasal daripada 3 kuasa 2. 16 berasal daripada 4 kuasa 2. Okey? Maksudnya, kita akan gunakan yang ini. Apa dia punya turutan dia? Turutan dia adalah 1, 2, 3, 4. Maksudnya 1, 2, 3, 4 ni, kita boleh tukar jadi N. Kuasa 2 sama kan? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. N kuasa 2. Di mana N kita ialah, N kita berapa? N kita ialah 1, 2, 3, 4. Dia berturutan. Okey, maksudnya formula kita nanti, kesimpulan umum kita nanti ialah 3 darab N kuasa 2 tolak 2, di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Simple macam tu je. Tak payahlah buat kotak ni. Kotak ni saya buat supaya senang faham tadi.